berdiskusi dua hal ini, insya-Allah. Jadi mukadimah malam ni biasanya Ustaz Rizal ni 2 jam atau ke 3 jam. Hari ni dia kata Ustaz habis pukul 9.50 okeylah, palinglah pukul 10 lah ya, insya-Allah. Ustaz tak pastilah, mahasiswa ni kan biasa tidur lewat tak? Kan? Kalau Ustaz kat Mesti Melayu dulu, kalau bukan pukul 2 tak tidur lagi. Kan? Oh, tidur awal, bangun awal, insya-Allah, tahajud, masya-Allah. Takut terkejut je. Alhamdulillah. Malam ni sebenarnya tajuk yang diberi tajuk lain, tetapi Ustaz nak mulakan dengan tajuk ini. Ia membolehkan kita insya-Allah untuk mengenali diri kita. Dan insya-Allah kita akan cuba lihat beberapa ayat potongan Al-Quran untuk kita tadabbur sekali. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang tak hafal kita cuba hafal. Boleh ke? So dia punya outline dia, sebelum keluar daripada daun ini, anda dikendaki boleh menghafal satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Okey ke? Boleh situ alhamdulillah. Ayat yang biasa kita hafal kot. Okey, insya-Allah. So berbicara berkaitan dengan super khalifah. Ustaz tak kata khalifah, hanya super lagi. Tu yang hebat tu. Biasanya Superman, super lagi. Kan? Tetapi sebenarnya mahasiswa sekalian, ada satu tajuk yang sebenarnya dia akan berikan indikator kepada kita tentang kita sebagai khalifah itu sendiri. Minta maaf belum introduce lagi sebab dalam buat bagi masa singkat, jadi maknanya terpaksalah kejar syllabus kan. Okay, tak apa, insya-Allah. Di akhir rancangan nanti Ustaz akan beritahu siapa nama Ustaz dan seterusnya kot. Kita mukadimahkan dulu benda yang penting sangat kan. Kamu pun semua pun dah betul-betul. Okey, super khalifah. Minta maaf, sepatutnya ada video. Oleh kerana nak short, Ustaz short lagi. Video tidak ada, ditiadakan. Kita terus kepada perbincangan. Biasa Ustaz akan mulakan dengan video, sama ada nasyid ke dan sebagainya, sebagai satu, bukan saja hiburan tetapi membuka mata kepada kita, insya-Allah. Next lah Kita mula pukul 8.30. Okey. Itu adakah bunyi untuk menandakan bahawa sudah tamat? Baru bermula untuk melihat jam di tangan Ustaz pukul berapa dan akhir pukul 10 boleh? InsyaAllah. Okey, super khalifah. Satu persoalan yang bila kita sembangkan di sini kan, sebelum kita masuk dengan tajuk khalifah, soalannya adalah, adakah khalifah itu satu kurniaan ataupun satu azab? Satu soalan kan. Ustaz dalam kelas memang suka menyoal. Yang menjawabnya anda dan orang-orang anda. Ustaz simpulkan jadi akhir rancangan ni. Sebab sebenarnya persoalan itu merupakan salah satu cara untuk kita meneroka dan bagaimanakah kita sebagai seorang pelajar, terutamanya di UiTM ini, untuk kita memulakan pemikiran itu supaya dia lebih bercambah. Penerokaan, meneroka, meneliti, menganalisa dan sebagainya, akhirnya menjadi seorang pelajar yang kritis, bukan pelajar yang lembek. Terutamanya orang Melayu, Islam Melayu. Islam dulu Islam dulu. Yang kadang-kadang kita suka disuap je. Lepas tu kita dalam exam muntah balik. Tak? Pensyarah twist sikit soalan je dah tak boleh jawab dah. Sebab apa? Kebiasaannya soalan macam ni Ustaz. Kenapa soalan hari ni lain sikit Ustaz? Padahal jawapan skema sama je. Okay. Sama juga Kalau Ustaz tanya kepada mahasiswa dan mahasiswa adakah khalifah itu satu kurniaan ataupun keazaban? Azabnya jadi khalifah, kena buat ni, kena buat tu. Kan? Kena jadi model pula tu kan. Kena berucapnya, kena macam-macam kan. So adakah khalifah itu satu azab ke ataupun satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, satu kurniaan kepada kita? Sedangkan bila kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 kan, awal-awal lagi kan, malaikat sudah membuat satu komentar kan. Satu komentar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olahnya kan, dia memberikan satu bayangan bahawa tak layak manusia itu sebagai khalifah. Malaikat lebih layak. Kerana apa? Kerana ... Dan menunjukkan kepada kita bahawa tugas tanggungjawab khalifah ini satu benda yang besar yang perlu dilaksanakan oleh setiap manusia, memastikan bahawa ia merupakan satu tanggungjawab, pertanggungjawaban kita kepada Allah SWT. Boleh maksud saya begitu
So kalau kita nak begitu macam mana? Apa jawapan kita? Satu nikmat, satu kurniaan, ataupun satu azabnya dah jadi khalifah ni. Tapi nak tak nak, kita dah, Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai manusia kan. So macam ni kita nak menjawab. Sehinggalah bila kita tengok ramai di antara manusia juga akhirnya membunuh diri, kan? Kalau hari ni yang paling menyedihkan adalah satu WhatsApp yang saya dapat, pelajar UiTM mengedar dadah. Tapi fakulti sains sukan rupanya. Baru dapat statusnya. Okey. So macam ni kita nak menanggapi soalan ni. Okey, sebagai mukadimah, kan? Kurniaan ke azab? Siapa kata azab? Angkat tangan. Tak ada kan? Alhamdulillah. Maknanya anda sudah menjawab secara apa? Secara konsensusnya. Secara majoritinya mengatakan bahawa ia adalah kurniaan. Okey, kalau kurniaan, apakah yang anda fahami tentang khalifah itu sebagai satu kurniaan? Tak ada senarai nama kan? Kalau dalam kelas senang Ustaz. Bertanya tak ada senarai nama dah ada dah. Alhamdulillah. Ada ke nama Aisyah kat sini? Tak ada eh? Zubaidah ada? Tak ada eh? Kalau lelaki siapa eh? Muhammad. Orang main Muhammad. Mana Ahmad? Ada Ahmad? Tak kira Ahmad siapa pun. Ahmad Khalifi. Kenapa anda mengatakan bahawa khalifah ini satu kurniaan? Itu soalan. Sebab kamu dah jawab semua kan? Semua sudah setuju bersama bahawa khalifah itu satu kurniaan Allah SWT kepada kita. Betul eh? Kenapa? Why? Oh, dia main sebelah. Nak suruh kita mengaji gitu juga. Macam mana? Beri satu pandangan. Kenapa kamu mengatakan bahawa khalifah itu satu kurniaan, bukan satu azab? Allah Ta'ala bagi kita satu kurniaan yang sangat besar sebenarnya. Ya, jawapannya di mana? Jawapannya di slide yang seterusnya, Ustaz. Jawapannya. Allah Akbar. Macam mana ni? Nak servis pelajar semester 1 ada tak kat sini? Angkat tangan. Sem 1. Oh, fresh lagi, fresh. Sem 2? Tak mengaku. Sem 3? Lagi tak mengaku. 4? Sem 5? Lah, kamu sem berapa sebenarnya? Ada? Ke orang luar ni bukan student JTM kan? Ada. Masya Allah, itu semua escapism namanya. Okay, next. Okay, mari kita bertadabbur sedikit. Mengimbau ayat ini yang Ustaz nak, kalau boleh lepas ni kamu boleh hafal. Kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ayat 30 Surah Al-Baqarah ia merupakan satu persoalan yang mana malaikat ketika itu sebelum Allah Ta'ala ciptakan Adam AS sebagai bakal khalifah sudah memberi satu komentar kan? Sudah memberi satu komentar yang menunjukkan bahawa manusia ini tak layak menjadi khalifah sebab dia ada beberapa ciri-ciri yang malaikat sendiri sebut secara direct pada Allah SWT kan, dalam ayat tersebut kan? Kalau kita lihat malaikat sebut apa dia? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Dua ciri buruk yang ada pada manusia, ada tiga ciri yang sepatutnya ada pada malaikat yang melayakkan malaikat menjadi khalifah Allah. Kan? Jadi maknanya nak menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya khalifah ini merupakan satu amanah Allah SWT kepada kita
Yang sepatutnya kita faham bahawa ketika mana malaikat mempersoalkan mempersoalkan ataupun dia berkomentar tentang Allah SWT, seumpamanya malaikat kata tak layaknya manusia jadi khalifah, kami lebih layak, kan? Next slide, kita tengok apa yang dikatakan oleh Fazlur Rahman dalam soal ini. Ada dua sifat yang malaikat terus beritahu kepada kita. Qalu ataj'alu, wahai Allah SWT, adakah engkau nak menciptakan khalifah itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dua disebut sifat ini, sifatnya dulu, kini dan selama-lamanya tetap ada sebagai seorang manusia. May yufsidu fiha, yang merosakkan bumi, rosakkan bumi. Mana ada manusia yang tak rosakkan bumi? Kerosakan yang ada pada manusia, pada alam ini sebab apa? Manusia kan korek sana korek sini, botak sana botak sini, akhirnya apa yang berlaku sekarang ni, kepanasan yang melampau, kesejukan yang melampau, kan? Jadi kalau bulan ini sepatutnya belum lagi sejuk, tapi kalau di Denmark dan sebagainya dah sejuk dah. Kanada confirm dah sejuk kan, tapi kesejukan dia tak seperti biasa. Belum lagi masuk bulan 12, belum masuk bulan 1 dan 2. Okey. Bulan 2 tahun lepas, bulan 2 tahun ni Ustaz pergi Korea, landing aja negatif 8. 8 landing je negatif 8. Masuk kat UK tak jumpa salji, pergi ke Korea jumpa salji. Sejuk tak sejuk? Memang sejuk, kan? Bagi pengisian pada student-student ATM pun sama yang ada juga. Allah sejuknya. Okey, itu negeri yang begitu ya. Maknanya yang nak katakan kerosakan, kenapa terlampau berlaku begitu? Kerana tangan-tangan manusia. Itu cerita lain. Kedua iaitu mayusbiha wa yasfikud dima. Ini Allah Taala sebut. Wa yasfikud dima, bunuh-membunuh. Kan? Jadi dua sifat ini malaikat dah tahu dah sifat manusia. Sebelum Allah Taala ciptakan Adam, malaikat sudah tahu sifat manusia, kan? Dan sepatutnya tak layak manusia itu menjadi khalifah Allah, kan? Sedangkan tiga sifat yang ada pada malaikat yang disebut, kan? Wa nahnu nusabbihu, dan kami nusabbihu, sentiasa bertasbih. Apa lagi? Apa lagi? Saya nak sebut tadi. Tak apa lagi saya. Wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. 3. Nusabbihu, bertasbih, kan? Kemudian bertahmid, kan? Kemudian wa nuqaddis, mensucikan. Ini sifat-sifat malaikat. Dan ciri malaikat ini tetap dulu dan kini sebenarnya berlaku. Maknanya kalau kita bandingkan, ada 2 sifat yang teruk, kami ada 3 sifat yang baik. Mana yang, siapa yang layak jadi khalifah sepatutnya? Malaikat, kan? Tapi ilmu Allah Ta'ala, bila kita sembang seterusnya, Allah Ta'ala tak jadikan malaikat ni sebagai khalifah, tapi Allah Ta'ala nak juga manusia itu sebagai khalifah Allah. Sebab apa? Next. Next. So jawapannya ada pada ayat 31, 32, 33. Okay. Siapa ada Quran boleh rujuk, siapa ada smartphone boleh rujuk. Kalau smartphone tu ada Quran. Kalau smartphone tu tak ada Quran, InsyaAllah lepas ni download lah, daripada download benda-benda yang lain tu, download lah Al-Quran. Bila mana-mana kita boleh baca. Ada Ustaz, ada persoalan, Ustaz boleh tak smartphone kita buat download Quran, kalau kita masuk toilet macam mana? Soalan, kan? Apa jawapan kita? Senang jawapan kita bagi perbandingan. Kamu hafal Quran tak? Sekurang-kurangnya Al-Fatihah. Kamu masuk toilet, boleh tak masuk toilet? Boleh faham? Boleh faham. Okey, alhamdulillah. Sudah ni senang faham. Okey. Alright, ayat 31, 33. Bila kita lihat begini, kenapa Allah Ta'ala ciptakan manusia ini sebagai khalifah? Allah Ta'ala jawab persoalan tersebut, kan? Dengan satu apa? Satu perbandingan dan juga satu ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam AS dan juga kepada malaikat. Okey, kita nak bincang yang tu panjang. Kalau kita tafsir macam-macam tafsir. Okey, apakah outcome dia? Kenapa Allah SWT memilih manusia yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan oleh malaikat, tetapi Allah Ta'ala tetap menciptakan
Nabi Adam AS dan manusia sebagai khalifah Allah, sebagai satu kurniaan dan kemuliaan dan penghormatan. So apa jawapan dia? Senyap je. Bila suruh jawapan senyap pula. Ustaz pun tak faham. Ya. Bila anda baca ayat tersebut kan, baca kan? Baca terjemahannya kan? Nak cepat terjemahannya baca. Okey, apakah sebenarnya sifat-sifat itu yang Allah Ta'ala kata memang layaklah manusia ini sebagai khalifah Allah? Malaikat tak layak. Sebab Allah Ta'ala dah bagi test, bagi ujian. Melepasi ujian tersebut, malaikat tak lepas. Nabi Adam AS saja yang lepas. Soalannya, kenapakah? Jawab, amanah ini diberikan kepada Nabi Adam AS, bukan kepada malaikat. Bila anda baca Quran tu, memang jawapannya tidak ada indirectly. Semua jawapannya, dia tak ada direct jawapan. Jawapannya adalah indirect. Siapa boleh faham kat situ, alhamdulillah. Siapa tak faham, kita fahamkan sama-sama. Okey, macam mana? Dah baca kan? Alhamdulillah. Siapa nak bagi komentar sebentar? Satu, kita bagi coklat pun dia tak nak jawab. Macam mana Lain kali kita hadiah tak ambil coklat-coklat. Kan? Kita bagi apa? Smartphone. Confirm orang yang akan jawab kan? Okey, silakan. Siapa di antara mahasiswa atau mahasiswi ingin menjawab, silakan. Sebagai satu penerokaan. Siapa yang nak bagi pandangan, coklat satu, hazelnut. Dan lain kali Ustaz akan bawa yang apa? Coklat yang Gaza punya. Mungkin itu nilai dia lebih tinggi kot Alhamdulillah, banyak juga dia punya. Ya. Siapa ingin bagi komentar? Komentar aja. Apakah jawapan ke atas persoalan ini? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sebenarnya dengan menggunakan metafora. Tahu metafora? Tak. Orang perempuan mesti anggur, dia tahu metafora. Hal lelaki, dia payah orang lelaki ni, dia tak boleh faham metaforanya. Orang lelaki ni direct je. Nak basikal, basikal apa? InsyaAllah dia itu otak lelaki, otak perempuan, kita cerita lain Kita bincang dalam ni. Allah Ta'ala menggunakan metafora, menggunakan satu perlambangan saja, tetapi menunjukkan jawapan. Senyap lagi Di manalah kamu ni Dia masih lagi mencari dan menerka Ustaz. Tapi dari tadi pencarian tidak bertemu lagi. Itu masalahnya. Tak jumpa lagi Ustaz. Ya. Beri pandangan saja Ustaz dah bagi. Kamu nak pilih mana? Kena pilih roasted almond pun ada, fruit and nut pun ada, hazelnut pun ada, coklat susu pun ada. Pilihlah benda satu. Ya, silakan. Sebenarnya kan dalam kelas ni kita banyak cuba untuk bercakap supaya apa? Kita dapat memberikan satu pandangan, walaupun pandangan itu tidak konkret, tetapi kita cuba Ni pelajar IPT sepatutnya begitu. Dia bukannya senyap dalam kelas, tunggu jawapan. Ya, macam ada orang nak kata, alhamdulillah, silakan Specky pakai spek. Ya dah kamu lah. Cuba InsyaAllah, silakan. Apa yang kamu dapat bila anda baca? Alhamdulillah, ya. Okey, dalam ayat tersebut, ayat mana yang sebut itu? Sebut itu. Kita kena buktikan kan? Ayat 31, 32, 33. 33 kat mana tu? Okey. Dia sebut tu makna kognitif tadi kan? Unsur-unsur kognitif lah kan? Bila sebut 1, 2, 3, betul lah kan? Okey. Kalau 10 markah Ustaz baru bagi 5 markah. Tapi tak apalah, Ustaz bagi hadiah ni. Dia jawapan tu sudah ada, tetapi dia masih lagi belum ditemui. Hazelnut. Oh dia. Mana hazelnut Alhamdulillah. Sekejap sesi bawa ya. Tak apa. Passing ni ke belakang. Alhamdulillah. Tak boleh
Ya. Panjang Allah. Okey, terima kasih. Okey. Nah. Mana pelajar lelaki? Silakan. Allah Akbar. Cik. Siapa lebih aktif? Hak lelaki ke perempuan? Orang lelaki dipatani sabar. Kena sabar tu boleh okey. Ya, silakan. Nabi. Jawapan tersebut masih perlu dilengkapkan. Tapi dari sudut dia menentukan ayat tu betul tak salah sebut dari sudut ayat yang disebut tu okey, tepat. Tetapi jawapan tu masih lagi perlu dikembangkan, dicernakan sehingga sampai kepada satu keputusan yang betul. Sebab apa? Jawapan tadi akal kan? Okey. Ada lagi jawapan? Silakan. Alhamdulillah. Ya, belajar lagi. Bukan senang dapat ni. Ya. Malaikat tak ada nafsu, tak ada apa. Dia iman tetap. Okey. Manusia iman tak tetap. Alright. Betul lah. Sebab dah ada surah At-Tin tu. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Okey. Kami lah yang kita kan manusia sebagai kejadian Okey. Macam mana kamu nak linkkan dengan ayat ni? Dan mana jawapan dia? Jawapan dia jawab. Tak apa. Tadi Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Okey. Dalam ayat ni tunjuk Allah firman ke Adam, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Okey. Itu maksudnya pada malaikat lah. Maksudnya Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama benda. Alright. Jadi soalannya apa ni? Dia tanya Ustaz lagi tu. Okey, apakah ciri ataupun apakah poin yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan amanah khalifah ini pada Nabi Adam? Kan? Apakah kualiti apakah kualiti yang ada pada Nabi Adam menyebabkan kan Allah Ta'ala terima dia sebagai seorang yang berjaya? Kan? KIV jap Pada fikir je Tak apa Jangan risau. Terima kasih. Itu pandangan Tapi nak linkkan je tu. Macam mana kita nak linkkan dengan ayat tersebut? Ya. Tengah sudah, sebelah sini sudah. Sebelah sini tak ada wakil ke? Cukup panjang. Tak tahu tak. Ke first time jumpa ustaz yang suruh masih tanya je Selalunya ustaz bagi syarahan je Okey, silakan. Anything? Okey, Ustaz dah bagi clue tadi. Jawapan tadi sudah menghampiri tetapi belum sampai orang kata apa skema yang sepatutnya. Kan sebab itulah Ustaz bagi 5 markah tu maksudnya dah ada dah point tu. Cuma macam mana kita nak akhirnya menyebabkan kita kata bahawa benarlah sebenarnya Allah Taala bagi amanah ini kepada Nabi Adam AS, bukan pada malaikat. Ya, alhamdulillah. Silakan. Untuk manusia mentafsirkan segala ciptaan Allah ni sebagai satu pengajaran. Sedangkan jawapan malaikat itu sendiri mengisi engkau tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan. Allah dah ajarkan kepada manusia dahulu dan secara direct. Sedangkan malaikat ni tak diberikan privilege untuk mengetahui nama benda-benda yang disebutkan. So, apa poin dia? Okay. Betul lah tu lah. Kamu tu maknanya apa poin dia sebenarnya? Sebenarnya di sebelah itu ada poin dia. Bila orang kata nama. Itu apa tu? Kebijaksanaan. Akal kebijaksanaan yang tadi. Tak apa, yang ni insya-Allah boleh bagi hadiahnya tu. Apa lagi Ustaz bagi flow lagi tadi. Maksudnya bila Allah Ta'ala kata bi asma'ihim, kan, asma' nama-nama, kan. Kalau kita tengok ayat yang ayat 33 apa dia ayat pemula? Muhammad. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma mana tak nama ni, kan. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, kan. Amba' tu nama-nama tak? Allah khabarkan asma' nama-nama. Nama tu apa maksud dia kat situ? Apa perlambangan metafora nama tu? Allah tak nak cerita pasal apa? Ya? Tu dia. Ni dah jawapan dia. Oleh kerana dia jawab dengan tepat, Ustaz bagi 2 boleh tak?
Menganjur. Dia tahu jawapan. Tak boleh. dalam slide tu tak ada pun. Tahulah, oleh kerana tu kita bagi yang paling sedap banyak-banyak sedap ni apa Boring. ilmu ni. Jangan susu. Oh, dia peminat susu Jangan susu Alhamdulillah. Ya, macam sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita akal tu betul kan? Akal tu kognitif kan? Betul Allah Ta'ala bagi akal. Tetapi sebenarnya daripada akal itulah timbulnya ilmu kan. Allah Ta'ala sebenarnya nak sebut dengan ilmu lah menyebabkan Nabi Adam AS ini diberi amanah tersebut. Kerana apa? Ilmu lah yang akan apa? Akan memberikan lonjakan kepada langkah-langkah seterusnya. Maksudnya dengan ilmu Allah Ta'ala buka. Kita ni, harga kita sebenarnya ilmu kan. Orang yang ada ilmu, dia boleh apa? Membuka peluang. Betul kan? Kalau kita ada duit, Ustaz bagi anda semua 1 juta ringgit. 1 juta Ustaz. 1 juta ni, orang yang berilmu kan, daripada dia tak ada 1 juta, dia boleh membuat 1 juta. Orang yang tak ada ilmu, ada 1 juta, esok dia habis dah. Maknanya ilmu ni dia akan menggerakkan manusia kepada sesuatu tamadun. Sebab itulah bila kita tengok ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu apa tu? Nak cerita tentang ilmu. Nak cerita tentang ilmu. Kan? Sebab itulah nilai ilmu inilah yang menjadikan Nabi Adam AS ini Allah Ta'ala pilih dia sebagai khalifah Allah. Kan? Jadi maksudnya di sinilah sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita kepada kita bahawa sesungguhnya khalifah itu satu. Seterusnya, okey, ya, dia adalah satu kurniaan, dia adalah satu kemuliaan, dia adalah satu keistimewaan, dan akhirnya dia adalah satu amanah. Jadi maksudnya bila Allah Ta'ala kata kan, kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai khalifah Allah, ada di dalamnya kurniaan. Kita Allah Ta'ala kurniakan kita sebagai satu kurniaan yang sangat besar. Benda khalifah ini satu jawatan yang tidak diberikan oleh binatang, tidak diberikan kepada haiwan, tak ada. Manusia je. Malaikat pun tak layak. Kan? Bila kita tengok satu persatu ayat tersebut insya-Allah satu kurniaan. Bila kita merujuk dalam surah mana ni? One step lagi. Surah An-Nur ayat 55. Okey, kita rujuk kan. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahawa ia akan memberikan khalifah menggantikan penguasa yang ada kepada mereka di muka bumi sebagaimana ia telah diberikan khalifah itu kepada orang-orang sebelum mereka. Satu kurniaan kan? Maknanya dengan ini sebenarnya kurniaan inilah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang adanya reward. Allah Ta'ala reward kita Khalifah Allah Ta'ala reward kita. Kan? Satu kurniaan yang Allah Ta'ala bagi reward yang membezakan kita ni dengan orang lain. Kalau sekiranya benar-benar ini baru mukaddimah yang menunjukkan kepada kita ia satu prinsipal belum kita tengok macam mana khalifah tersebut, insya-Allah tu selepas tu. Tinggal 10 minit. Jangan 10 minit. Pukul 10 stop kan. Okey, insya-Allah terus kita tengok satu kurniaan. Mari kita tengok seterusnya dia tak keluar tu. Tu ayat berapa? Surah Al-Isra ayat 70. Satu kemuliaan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka daripada daratan dan lautan kan, dari rezeki dan sebagainya, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna ke atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Satu kemuliaan, mulianya kita kan, maknanya kita diangkat darjatnya. Khalifah ini Allah Ta'ala angkat darjat kita sebagai seorang manusia ini sebagai khalifah Allah. Tak sama dengan di laut dan di bumi, tak sama dengan haiwan, tak sama. Okey, terusnya. Okey, satu. Terus keistimewaan. Surah apa? Dan dia telah menjadikan engkau khalifah atas bumi ini. Ia telah meningkatkan darjat sebagian di antara kamu. Surah Al-An'am 165. Okey, dan seterusnya keistimewaan dan akhirnya adalah satu amanah. Ni yang berat ni. Hak lain semua tu okey kan? Satu keistimewaan kita pun sonok. Satu kurniaan seronok kita kan. Bila kata satu amanah, tu yang azab tu kan. Itu yang azab ni kata Allah kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini sebenarnya yang nilai amanah tersebut
Khalifah ini satu amanah. Maknanya Allah Ta'ala beri kita suatu tugas yang sepatutnya kita laksanakan, kan? Dan Allah Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala akan tanya kita, kan? Masuk UiTM ni buat apa dia? Kan? Senyap je ke? Tengok kanan, tengok kiri. Oh I see. Tengok je. Ataupun kita sebagai khalifah, kita tak boleh tengok orang yang tak solat. Macam mana nak buat dia? Fikir. Tengok rakan-rakan kita yang tidak mata aurat. Macam mana kita nak buat dia? Kita fikir. Kan? Ada orang yang berkapal-kapal. Suka kapal. Sama tak tahu. Kan? Suka kapal. Macam mana kita nak buat supaya dia tak suka kapal? Tapi kalau boleh esok kahwin. Alhamdulillah. Satu lagi azab juga dia. Kan? Jadi maknanya khalifah itu amanah. Allah Ta'ala berikan kita amanah, kan? Sesungguhnya kami telah memberikan suatu amanah kepada langit, bumi. Semua tak tertanggung. Semua tak nak. Cita-cita yang kita tengok, kan? Semua tak nak. Kan? Sebab apa? Khawatir tak boleh laksanakan. Tetapi yang hebatnya manusia, datang tergeh-geh, insya-Allah boleh. Sekarang ni kita lah. Jadi maknanya, mahasiswa sekalian, amanah inilah yang kita nak, yang nak kita laksanakan. Khalifah ini sebagai satu amanah, kan? Mungkin namanya amanah agak berat. Mari kita tengok slide seterusnya. Kan? Terus, tak apa. Ini perbincangan tentang maksud khalifah tersebut. Okey, Ustaz nak terus kepada ini pandangan-pandangan, tak apa. Ustaz nak terus kepada ini pandangan Imam Mawardi, Imam Baidawi, Imam Al-Juwami. Okey, ini terakhir kesimpulan dia sebagai khalifah. Yang tadi tu pandangan-pandangan ulama, tak apalah, kita kurangkan sikit sebab masa ni amat mencuri dan sudah ada masa sebelum ni. Okey. Mari kita tengok pandangan-pandangan ini di akhirnya konkludnya apa? Generasi manusia yang Allah Ta'ala pilih sebagai penggantinya atau wakilnya untuk mentadbir, mengurus, memakmurkan. Tadbir, urus, makmur muka bumi ini untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala. Ada beberapa terma ataupun istilah ataupun keyword yang sangat penting, kan? Sama ada di peringkat peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Betul tak? Apa keyword dia? Kita ni sebagai wakil Allah. Sangat penting. Allah Ta'ala berikan khalifah ini kepada manusia untuk apa? Untuk menjadi wakil Allah Ta'ala mentadbir. Tadi adalah sebagai wakil Allah Ta'ala. Apa tugas dia? Memakmur, mentadbir, mengurus. Itu besar tu, kan? Kan, mentadbir alam, mengurus alam, memakmurkan alam. Dua, itu keyword yang kedua. Yang ketiga apa dia? Berdasarkan syariat Allah SWT. Ini dia. Ramai kita, kan, suka menyanyi, kan? Betul, suka. Siapa yang tak suka lagu kat sini? Tak ada tak? Kan? Ustaz, saya Ustaz tak suka dengan lagu. Kan? Siapa kat sini yang tak suka tengok filem? Angkat tangan. Confirm semua suka tengok filem, kan? Filem apa kita tengok? Kan? Itu satu nilai bila kita tengok ke dalam masyarakat kita, kan? Tahun lepas berapa cerita-cerita yang berbentuk seram? Banyak, Ustaz. Berapa banyak tu Ustaz tak tahu. Banyak, Ustaz. Kan? Lebih kurang 48 filem yang telah pun diterbitkan dan juga dipertontonkan. Half daripadanya adalah cerita seram, tahyul, mayul. Situ, kan? Khurafat. Banyak, kan lah? Yang itu semua box office Melaka. Okey, betul kita nak berhibur, tapi ikut tak syariat Allah Ta'ala? Itu kita tengok tema filem, kan? Baru temanya, kan? Dalamnya, jangan tengok dalamnya, tengok sebelum tu. Macam mana prosesnya? Belum lagi tengok lakon layarnya. Kat dalam filem tersebut, baiknya dia dah pakai tudung, alhamdulillah. Luar, seksi-meksi. Apa syariat itu? Sama, kan? Maksudnya, itu baru contoh yang kita nampak yang biasa orang suka, kan? Orang suka, kan? Tetapi macam mana kita nak menjadi mentadbir alam, mengurus alam dan memakmurkan dalam konteks dia syariah compliant, memenuhi piawaian syariah, kan? Dalam bentuk diri, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Maksudnya semua peringkat, kan? Sekurang-kurangnya kita kata saya belum keluarga, Ustaz. So peringkat apa? Peringkat pribadi, kan? Peringkat pribadi. Dan sepatutnya
menjadi satu bagi ustaz lah, pengalaman masih di universiti ni paling seronok lah. Live paling seronok. Sebab apa? Macam-macam kita buat. Dan sepatutnya ketika inilah masanya untuk kita apa? Meningkatkan potensi diri kita. Kan? Apa potensi yang kena tinggalkan? Dah ukur dah. Kan? Pertama sekali, sekurang-kurangnya kita nak menjadi individu Muslim yang soleh. Betul kan? Apa dia ciri dia? Sekurang-kurangnya ada 10 sifat. Banyaknya Ustaz. 10 sifat kan? Yang Imam Hasan Al-Banna cirikan. Sekurang-kurangnya ada 10 sifat ya. Kan? Bermula dengan akidah yang sejahtera. Salimul aqidah. Kan? Sahihul ibadah. Matinul khuluq. Kan? Akidah yang sejahtera. Kita ni akidah kita sejahtera atau tak? Selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Percaya kan? Hanya engkau lah Allah Ta'ala yang kita sembah dan minta pertolongan. Setakat mana kita minta sebenarnya? Yakin kita. Kan? Yakin kita pada Allah Ta'ala tu setakat mana levelity dia. Kalau kita nak buat skala Likert kan? Skala Likert kan boleh 1, 2, 3, 4, 5. Mana skala dia? Peribadi kan? Tapi sekarang ni macam-macam. Kita tengok pemikiran-pemikiran yang pelik. Tolaklah isu Syiah tu, confirm lah. Kita kena faham. Kan? Tapi benda-benda yang lain, benda-benda yang khurafat yang kita suka tengok, suka kita dengar, kita share tak sebenarnya? Sebagai seorang khalifah, benda-benda macam tu dia tak suka. Dia takkan dengar, dia takkan tengok. Belum lagi benda-benda yang lain kan? Jadi maknanya peribadi. Itu baru 3 Ustaz sebut. Akidah yang sejahtera, ibadah yang sahih, yang betul. Kan? Maknanya kemudian matinul khuluq, akhlak yang bagus. Itu orang 3 daripada 10. Ada lagi semua kan? Kan? Harisun al-waqt. Kan? Dia apa? Menjaga masa dia, kan? Kemudian dia dapat mampu untuk menguruskan diri dia. Semua itu sebagai seorang student sebenarnya dalam masa 4 tahun 3 tahun boleh diuruskan. Sebab itulah sekurang-kurangnya masalah peribadi ini kita cuba upgrade sebagai seorang khalifah Allah SWT. Ya? Itu belum lagi keluarga kan? Ni lagi level yang lain pula boleh keluarga. Sebelum keluarga level yang lain kan? So, nak berkeluarga tu pun itu level juga. Sebagai seorang khalifah macam mana kita nak menguruskan sampai pembinaan keluarga macam mana? Kan? Kita nak berpasangan nanti cuba cik-cik je ke? Cik-cik dapatlah jodoh di Maya. Ada juga orang situ. Ada orang main kan? Okey, contoh-contoh begitu yang kita nak tengok. Cik-cik tu dengan couple sama tak sebenarnya? Soalan Ustaz. Level dia sama tak? Yelah, dia punya, kita kata dia punya tu tak sama lah kan Ustaz. Cik-cik Ustaz, takkan tak boleh Ustaz. Tak pernah buat kan? Cik-cik tu memanglah kat Maya, tapi level dia sama dengan orang couple. Couple ni fizikal dia couple kan? Kat dalam Maya ni, dia couple dalam Maya. Sama tak? Satu soalan yang anda kena jawab. Carilah kat mana-mana. Tapi inilah yang berlaku kan? Ramai di antara pelajar-pelajar IPT lah, UiTM dan sebagainya. Itu yang berlaku kan? Tempat universiti, tempat cari couple. Satu. Tempat berkouple untuk mencari pasangan. Kan? Antaranya lah. Kalau tak, Ustaz, kalau tak kat universiti couple memang confirm tak dapat, nak kahwin lepas tu. Ada yang? Adakah itu satu kajian yang empirikal ataupun sebagai satu andaian? Itu soalan lagi kan. Sebab itulah tengok. Oh, macam-macam berlaku benda ni. Ini yang kita nak tengok sebagai khalifah Allah. Ustaz sudah tengok jam. Okey, terus. Okey, ini kesimpulannya. So, akhir sekali nak sebut, wahai mahasiswa dan wahai mahasiswa, bahawa sebenarnya kita ni duta sebenarnya. Supaya kita rasa sesuatu tu, kita ni sebagai seorang duta yang Allah Ta'ala berikan kan, amanah ini sebagai duta. Maksud duta maknanya apa? Wakil. Kalau kita duta kan, sebagai apa? Wakil lagi? Model. Duta model ke duta? Image. Ya? Image lagi? Apa fungsi duta? Mempromosi. Dia adalah orang perantaraan di antara mempromosikan. Di antara apa? Di antara rakyat dan juga dia punya negara dia kan. Misalkan dia ambassador. Nak cerita. Maknanya duta ini satu benda yang
yang sebenarnya besar. Maknanya kita ni sebagai duta kepada siapa? Allah Ta'ala berikan jawatan khalifah ini sebagai kita sebagai duta kepada siapa? Kepada manusia dan seluruhnya. Bagaimanakah kita dengan akhlaknya ada pada kita, orang yang bukan Islam boleh tertarik pada Islam? Contoh kan, sebagaimana kalau kita lihat pada Baitul Aqabah yang kedua, betul Baitul Aqabah yang pertama, berapa ramai yang jumpa Rasulullah dan berbai'ah? 6. Ada 2 lagi yang kena habiskan ni. Berapa orang yang berjumpa Rasulullah? 6. Ingat tak sejarah ni? Bai'atul Aqabah. 6. Bila berlaku Bai'atul Aqabah? Sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Kan? Ketika ini sebenarnya Tak tahu. ya, kalau kita tengok sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan? Dakwah Rasulullah ini, kan? Rasulullah cuba banyak tempat banyak tempat dengan banyak perkara, kan? Tetapi Rasulullah menggunakan peluang ketika mana musim haji ini untuk berjumpa siapa? Berjumpa orang luar. Untuk apa? Menyampaikan dakwah. Dan akhirnya ada di kalangan orang-orang Madinah atau kata Yathrib ketika itu, di kalangan Aus dan Khazraj yang bertemu Rasulullah dan beriman pada Rasulullah. Karena kita panjang-panjang, berapa orang jumpa Rasulullah? Sebab Ustaz nak sebutkan, pada ketika mana Bai'atul Aqabah yang kedua itu, Allah SWT telah melantik siapa? Untuk Rasulullah amanahkan beliau ini pergi ke Madinah untuk melakukan dakwah. Mus'ab bin Allah ramai pula yang sebut Mus'ab. Dia ada 2 je. Alhamdulillah, mana makan ramai lah ni kan? Mus'ab bin Umair itu Allah Ta'ala Rasulullah amanahkan ke Yathrib. Kan? Ke Yathrib. Pada Bai'atul Aqabah yang pertama kedua? Pertama. Lepas Bai'atul Aqabah yang pertama itu Rasulullah telah melantik Mus'ab bin Umair pergi ke Yathrib sebagai duta Rasulullah SAW. Kan? Daripada 12 orang. Jawapan dia. Dah bagi jawapan dia. Dah tunggu jawapan tak tubik kita tadi. Tak jumpa. Tak keluar kira. Okey, Bai'atul Aqabah yang pertama 12 orang jumpa Rasulullah. Hilang. Kita boleh bayangkan selepas Bai'atul Aqabah yang kedua, berapa orang jumpa Rasulullah? Hasil kerja Mus'ab bin Umair sebagai duta daripada Rasulullah SAW. Jawapan silakan. Ada 2 lagi ni. 70. Ini sejarah ni. Saja sebut-sebut ni dah belajar tak? Dah belajar kan? 70. Saya tahu kan? 70 orang. 70 orang tak tepat. Itulah fakta yang dapat. Lepas tu saya nak tanya, berapa lelaki, berapa perempuan? Ustaz banyaknya soalan Ustaz. Dia dapat 2 tu ni. Apa tu? Rupa-rupanya kita ni, sejarah kita ni layu dan kuyu punya. Kita kena baca Nurul Yakin antara yang kita boleh baca. Yang simple kan? Kalau nak up sikit, apa dia? Hayatul Sahabat. Rakhimul Maktum. Itu up sikit. Nak up lagi? Ibn Hisham. Lagi dah tak baca. Tak apa, ambil yang simple. Nurul Yakin tu pun simple sebenarnya, kita boleh baca. Dapat garapan tersebut. Ataupun mana-mana buku sejarah. Berapa orang? Ya? Siapa jawab tadi? Masya Allah, 73. Sebagai adik-adik dulu lah ya. Betul kan? Okey, kalau mahasiswa tengok ya, bagaimanakah bagi adik dulu terlupa pegahang. Tak apa. Bila tanya jawapan yang tepat kan 73. Salah fakta kan. Walaupun ada setengah 70. Okeylah tak apalah, 23. Okey. Akil. Berapa kalau kita tengok daripada 12 Mus'ab bin Umair boleh berdakwah ketika itu setahun saja. Yang datang kepada Rasulullah, yang datang yang tak datang kita tak tahu, tak ada datang. Maksudnya apa? Buat kerja, itulah duta kan? Maknanya memahamkan orang, mengajar orang, dakwah dan sebagainya. Sebab khalifah dia tak boleh duduk diam, dia mesti berjalan-jalan. Dia mesti dia ada dia punya prinsipal dia ada dia punya semangat dia untuk mengajak manusia kepada Allah SWT. Kan? Berapa ganda tu? 12 jadi 73, 72 kan? Berapa ganda tu? Tak apa. Matematik pula ni. 12 berapa ya Allah?
Banyak sangat soalan jadi lupa Ustaz. Sebagai bukti nak bagi Ya? resipi. 12 kali berapa? Kalau dia tengok macam 12 kali 6, 72. 6 kali ganda setahun setahun. Dia punya orang yang berjumpa Rasulullah, orang yang tak punya Rasulullah kita tak tahu. Mungkin ramai lagi kan? Tu yang Kan? tukar-tukar. Jadi maknanya nak tunjukkan apa? Duta inilah yang paling penting. Sebab duta inilah yang akan mengajarkan manusia. Dia menjadi orang perantaraan untuk memahamkan manusia kepada Islam, mengajarkan manusia tentang Allah SWT. Sama. Sebab kita ni sebagai duta, khalifah sebagai duta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud Islam ini sebagai masih mukadimah ya? Sorry. Adik. Tak apalah, malam-malam dia tak boleh stres sangat. Kena tanya-tanya sikit. Yang dah ngantuk tu nampak juga. Kan? Okey. Sebenarnya ni baru 1/3 daripada perbincangan. Tapi tak apalah, memahamkan kita sekurang-kurangnya keluar daripada ni ayat 1 Baqarah ayat 30 hafal dah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Boleh hafal? InsyaAllah. Tak apa, malam ni cuba hafal sebelum tidur. Kan, hafal-hafal, tidur dulu. Setelah mimpi, alhamdulillah dah hafal. Okey. Okey. Ustaz nak sebut sebenarnya khalifah ini satu amanah. Dan sebenarnya inilah kita sebagai duta Allah. Besar kan? Kita sebagai duta Allah di muka bumi ini. Jadi sebab itulah kita kena seorang duta dan khalifah Allah Ta'ala. Ciri yang pertama tadi apa dia? Ilmu. So walaupun kita belajar engineering, walaupun kita belajar yang lain, tetapi basic tentang ilmu Islam jangan lupa. Sekurang-kurangnya alhamdulillah setiap Rabu ini merupakan medan untuk kita menambahkan ilmu-ilmu Islam ini. Selain daripada CTU. CTU pun tu sekejap je. Kan? InsyaAllah. Jadi tugas kita, tugas sebagai khalifah ini, dia tak kira ustaz ke tak ustaz, sebenarnya khalifah ini satu amanah. Kan? So sebagai khalifah Allah, kita sepatutnya merasai bahawa Allah Ta'ala berikan satu kurniaan kepada kita. Nak sebut gitu satu kurniaan satu kurniaan, satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka sepatutnya kita garapkan dan kita buat persediaan. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi super khalifah. Ini baru-baru kita tentang khalifah ni kan, kita jadi super khalifah InsyaAllah. Allah minta maaf dah lebih masa, lebih kurang 7 minit daripada pukul 10 Jadi mohon kemaafan. Lain masa kita boleh ketemu lagi, jumpa lagi InsyaAllah. Memang tak habis pun. Ni baru model baru apa? Versi 1. InsyaAllah ni kali kita jumpa. Jangan pula lepas ni ustaz tengok kali ni ramai kan, akan datang tahu saja aja, confirm tak ramai. Sebab apa? Takut kena tanya soal. Semua duduk belakang. Okay, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjumpaan kita. InsyaAllah kita tangguhkan, InsyaAllah Ustaz tangguhkan dengan nama Ustaz Hajar bin Opir. Tak ada titik kat depan, tak maaf. Banyak kena call. Boleh cakap dengan Puan Hajar. Puan Hajar tak ada. Susah juga Mungkin kemungkinan arwah ayah dia bagi nama sebab ada dua nama ulama yang besar kan, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-duanya berbeza, satu fiqh, satu hadis. Mana satu cari sendiri. Okey, sekarang tinggal di Taman Senam Permai, Puncak Perdana. Berampiran dengan UiTM Puncak Perdana. Kalau kod ustaz sekarang ni 15. Kod ustaz Ustaz bagi kod 15. Faham? Tak faham 1 tu seorang isteri, 5 tu seorang anak, 5 orang anak. 15. Bukannya 007 Okey. 15. Sekarang berada di Cempaka 4. Dia ustaz kan Cempaka 4, tak jauh pun, seberang ni je. Kan bilik 419. So sekarang ni dia amanahkan sebagai penasihat KRD. Dan ada satu lagi penasihat Encik Saufi. InsyaAllah senang memudahkan pergerakan. Okey, yang lainnya apa? Kalau luar tu saya ceritalah macam-macam kat luar tu. Okey, insyaAllah. Apapun itu sebagai mukadimah. Kita akan jumpa lagi pada masa yang lain insyaAllah. Sekurang-kurangnya hari ni saya cadangkan pada Mahasiswa Islam, buka balik surah tersebut, surah Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33 tu. Tengok, mungkin tafsir Hamka dia lain sikit. Kalau nak best lagi, Wahab Zuhaili yang sudah terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab tafsir Al-Munir. Dalam bahasa Melayu tak boleh juga, tapi terjemahan. Nak tengok balik Syed Kutub punya terjemah Fizil Al-Quran pun bagus.
Jadi kita memperkayakan. Apa yang Ustaz bagi ni sebagai satu konklusi je. Jadi kita baca lagi insya-Allah untuk memahamkan kita sebagai khalifah Allah. Wallahu a'lam. Yang baik Allah Taala kepada saya sendiri, Ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih ucapkan kepada Ustaz Ajar atas penyampaian yang sangat membuka mata kita lah. So keluar dari dewan ni insya-Allah kita dah jadi duta So untuk reward kita claim kat akhirat lah insya-Allah. So kita ada insya-Allah ada Q&A session dalam 5 minit. So boleh fikirkan apa-apa soalan. Dan sementara tu kita nak viralkan kita punya page lah KRD dekat Facebook www.facebook.com/KRD huruf UITM SA. Boleh like, insya-Allah banyak input dari situ. Dan kita punya program pun insya-Allah kita akan post dekat situ. So boleh dapatkan update lah. Satu lagi kita ada blogspot untuk tengok feedback daripada